Kisah-kisah mistik yang diolah oleh Tamarjalis dalam siri Bercakap dengan Jin bukanlah hanya imajinasi seorang penulis. Ianya adalah kisah yang biasa berlaku tetapi jarang dilalui orang. Sebagai perbandingan, pengalaman berada di sebuah kedai runcit ketika sekumpulan 3 pemuda cuba menyamun membuktikan memang ada orang memiliki kebolehan luar biasa ini. Seorang pekebun yang kebetulan singgah membeli rokok mencabut parangnya lalu diletak tegak berdiri dengan hujung mata parang seperti melekat di atas meja. Waktu itu, tokeh kedai seorang Cina sedang menggigil ketakutan. "Jangan cuba membuat ornar di kampung ini," kata seorang lelaki berusia 70-an tanpa menghiraukan pemuda-pemuda yang bersenjatakan pisau belati. "Jika kosong dadaku, aku tak akan berani merantau sampai ke tanah Melayu ini." Sehabis dia bercakap, parang di atas meja berputar ligat seperti gasing. Melihat keadaan itu, ketiga-tiga pemuda tadi bergegas meninggalkan kedai runcit tanpa dapat sesin pun. Kebolehan seperti ini berjaya digambarkan dengan baik oleh Tamarjalis dalam bab 2, Bertemu dengan Penunggu Babi Hutan. Percakapan Datuk dengan Jin semakin hangat. Perlahan-lahan percakapan itu bertukar kepada pertarungan kebatinan. Kemampuan dan kekuatan Datuk benar-benar teruji. Mata Datuk bercahaya garang dengan urat-urat timbul di dahi dan lengannya. Peluhnya jangan dikira, terus-menerus membasahi seluruh badan. Datuk tahu kalau dia kalah, dia akan rebah ke bumi. Seluruh badannya akan lebam. Jadi, Datuk bertekad untuk melawan dengan apa cara sekalipun. Masa berlawan itulah Datuk terasa cuping telinga sebelah kirinya lembik. Datuk senyum. Satu petanda baik. Kemenangan akan berada di pihaknya. Datuk terus mengucapkan begini. "Jom kelijong tali cemati. Tebang buluh beting pagi. Untuk melemang si mati anak. Nyahlah kamu dari sini. Kalau tidak aku..." Belum pun sempat Datuk menghabiskan mentera itu, dia terasa pangkal belikatnya keras macam batu. Tidak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Datuk bertempik dengan menyeru nama guru ilmu batinnya. Serentak dengan itu, Datuk mengambil senapang seraya berkata, "Kalau aku kalah, aku rebah. Kalau aku menang, aku berdiri dan kau pulang ke tempat asalmu." Datuk pun melepaskan satu das tembakan ke arah rusa. Tepat tembakan itu kena pada kening rusa. Rusa yang berjumlah 7 ekor itu hilang entah ke mana. Kawasan itu menjadi sepi. Pemandangan Datuk kembali normal. Yang wujud di depannya sekarang ialah sebatang pokok besar dengan akar-akar yang bergayutan mencecah bumi. Datuk menang dalam pertarungan itu. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Datuk segera mencari anak-anak kayu bercabang 7 yang condong menghala matahari jatuh. Pangkal anak kayu bercabang 7 itu Datuk tikam ke bumi. Ke-7 cabang Datuk cantas sambil berkata, "Ini kawasan manusia dan kau telah pulang ke tempat asalmu." Kemudian Datuk mencari arah jalan masuk tadi. Dia duduk di situ lebih kurang setengah jam sebelum kawan-kawannya sampai. Semua binatang buruan dimasukkan ke dalam bonet kereta Ford Anglia kepunyaan Datuk. Dalam perjalanan pulang, Datuk dan kawan-kawannya singgah di Pekan Pengkalan Baru. Mereka makan dan minum kopi di sebuah warung dekat masjid. Kebetulan, tuan punya warung itu adalah kenalan Datuk yang sama-sama datang dari Aceh. Datuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Menurut tuan punya warung, setiap pemburu yang berjumpa dengan rusa yang berjumlah 7 selalunya cukup sulit untuk keluar dari kawasan hutan. Kalau keluar pun, dia tidak akan sihat atau separuh gila. Biasanya, bila mereka sampai ke rumah, mereka terus sakit dan akhirnya meninggal. Masa sakit itulah mereka tidak tentu arah. Kalau silap dilayan atau tidak berjumpa dengan dukun yang handal, penyakit itu akan berjangkit pada si anak. Biasanya sakit suka singgah pada anak bongsu.
terang tuan punya warung kepada Datuk. Datuk terdiam sejenak, kemudian mengajak tuan punya warung ke tepi sungai. Datuk minta tuan punya warung memandikannya dengan air yang bercampur dengan daun bunga 7 jenis untuk mengelakkan badi rusa itu mengikut Datuk balik ke rumah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk terhindar dari serangan sebarang penyakit. Malah kegemarannya untuk memburu bertambah hebat dan ligat. Asal terdengar saja ada kawasan yang terdapat landak, kancil atau kijang, Datuk tidak akan melepaskan peluang untuk memburu. Kalau tidak dapat pergi waktu siang, dia akan pergi waktu malam. Memburu adalah suatu kerja yang amat dicintai oleh Datuk. Kalau sudah tiba masanya untuk berburu, jangan siapa cuba menghalang. Dia tidak peduli. Kalau dilarang juga, Datuk naik darah. Insan yang selalu jadi korban kemarahan Datuk ialah nenek. Nenek tidak begitu senang dengan sikap Datuk ini. Orang belajar ilmu mempertahankan diri dan kebatinan biasanya mempunyai maksud tersendiri. Ada yang mahu memperaga kehebatan dan mendapat hasil dari kebolehan itu. Namun pada orang yang memahami segala yang ada ini hanyalah pinjaman sementara sahaja. Ilmu mereka guna ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuat baik menolong orang. Ini digambar oleh Tamar Jalis dalam menerangkan mengenai datuknya. Dalam bab ini, penulis membawa pembaca meneroka dan memahami kebolehan datuknya secara datar sahaja sehingga kita tidak terasa ada unsur-unsur bermegah-megah maupun riak. Selain dari berburu, Datuk cukup rajin belajar ilmu kebatinan. Datuk pernah bertapa di Gua Ulu Licin 7 hari 7 malam tanpa makan sebiji nasi. Tetapi tubuh Datuk tidak susut. Kalau ada dukun ilmu batin mengubat orang cara kebatinan, Datuk tidak segan-segan berkawan dan mencuri ilmu dukun itu. Anehnya, Datuk tidak berhajat untuk menjadi seorang dukun. Semua yang dicari hanya sekadar untuk pelindung diri, kata Datuk. Pada suatu pagi Ahad, Datuk telah menerima kunjungan seorang temannya dari Portwell dekat Taiping, Lee Kong Hua, seorang pengusaha kilang kopi. Setelah berbincang agak lama dengan kawannya itu, Datuk mengambil keputusan untuk pergi memburu babi hutan yang selalu merosakkan tanamannya di Paya Besar. Kawannya itu bersetuju. Mereka pergi ke balai polis Buruas memberitahu tentang hajat mereka untuk memburu babi. Hasrat Datuk dan kawannya itu tidak dihalangi oleh pihak polis kerana kawasan Paya Besar masih lagi belum terlibat sebagai kawasan hitam. Dengan kereta Ford Anglia, mereka masuk ke kawasan Paya Besar ikut jalan 6 kaki sampai ke kawasan Kebun Getah lebih kurang pukul 10 pagi. Kemudian Datuk dan kawannya menyusur jejak tapak kaki babi hutan menghala ke utara. Telah lebih 2 jam berjalan. Babi yang dicari masih tidak ditemui. Namun mereka tidak putus asa. Lee Kong Hua sudah merancang. Bila dapat babi hutan nanti, dia akan membawa babi itu pulang dengan lori kepunyaan seorang kawannya yang sudah bersetuju datang ke Kebun Getah Datuk lebih kurang pukul 3 petang. Dia mencongak-congak. Paling kurang 5 ekor babi akan diperolehinya kerana dia tahu Datuk memang cekap menembak. Jalan punya jalan, akhirnya Datuk dengan kawannya tersua dengan seekor babi hutan yang besar. Datuk melepaskan tembakan, tapi babi itu segera melompat masuk ke dalam belukar kecil yang penuh dengan pokok serunai laut dan cenduduk. Datuk dan kawannya mengelilingi belukar kecil itu. Tiba-tiba babi itu keluar dari belukar dan berlari ke arah Ulu Dendang. Mereka terus memburu. Masa memburu itu juga Datuk dan kawannya terserempak dengan satu kumpulan babi lain. Dan babi yang mereka kejar itu berada tidak jauh dari kumpulan tersebut. Dia dah luka, Datuk memberitahu kawannya. Hati-hati, babi hutan yang luka selalunya ganas. Kau tunggu sini, dia mesti ditembak,
Kalau tidak, kita akan diserangnya, tambah Datuk lagi. Kawannya akur pada cakap Datuk. Datuk pun memintas babi itu dari belakang. Babi itu berpusing menghadap ke arah Datuk. Alangkah gembiranya hati Datuk. Dia sudah mengambil tempat yang baik. Terus menghalakan muncung senapangnya ke arah kepala babi hutan itu. Macam selalu, sasaran yang dipilih oleh Datuk ialah di antara dua kening setiap binatang buruannya. Bila pemetik senapang mahu ditarik, babi itu memusingkan tubuhnya lalu masuk ke hutan sebelah kiri. Datuk mengikutinya dengan tenang. Suatu ketika binatang itu berhenti. Datuk sudah pun mencari tempat yang baik untuk melepaskan tembakan. Entah macam mana, bagaikan ada suatu kuasa membuat tangan Datuk menarik pemetik senapang. Satu ledakan bergema. Babi terkejut dan terus lari. Datuk terus juga memburu hingga sampai ke ulu Sungai Dendang. Di seberang sungai, Datuk melihat babi hutan itu menyondol-nyondol tanah dengan tenang. Datuk berjalan menyusur tebing sungai ke hulu. Dia menyeberang melalui sebatang pokok merbau tumbang yang merintangi Sungai Dendang. Berada di kawasan itu, Datuk fikir seperti berada di kawasan sendiri. Dia sampai ke seberang, namun Datuk tidak boleh mendekati babi itu kerana dipisahkan oleh sebuah kolam kecil yang airnya keruh. Kalau Datuk mahu melepaskan tembakan dari situ pun boleh, tapi Datuk tidak mahu. Dia mahu menembak babi itu dalam jarak yang dekat. Lalu Datuk pun melompat melepasi kolam kecil seluas kira-kira 5 kaki. Datuk merangkak dan mencari tempat yang baik. Babi hutan itu terus juga menyondol tanah. Datuk berdiri di sebalik pokok ara. Tiba-tiba Datuk terasa telinganya berdesing. Pandangannya berubah dan berpinar-pinar. Dirinya bagaikan berada di suatu dunia lain yang sunyi dan amat menyeramkan, dengan pokok-pokok yang beraneka macam berselirat dengan akar yang berjuntayan. Datuk menyangka semuanya terjadi kerana dia terlalu letih. Banyak kehabisan tenaga kerana berlari. Tekadnya, dia mahu merebahkan babi hutan itu dengan segera. Kalau babi itu tidak mati, nanti dia mengamuk. Semua penoreh getah di Paya Besar akan diserangnya. Datuk tahu kalau babi hutan mengamuk cukup buruk padahnya. Datuk memerhati babi hutan itu menyondol-nyondol tanah di pangkal pokok besar. Perlahan-lahan buntut senapang diletakkan di bahu. Dengan hati-hati dia menarik pemetik senapang. Datuk jadi mengelabah. Senapang itu tidak berbunyi. Babi hutan terus menyelinap ke balik pokok besar. Dari celah pokok besar itu muncul seorang wanita yang sungguh cantik. Dia mendekati Datuk, memberitahu bahawa babi itu berada tidak jauh dari situ. Dia suruh Datuk terus memburunya. Waktu itu Datuk tahu dia sudah terperangkap sekali lagi. Wanita di depan Datuk terus bercakap dengan manjanya. Bau harum yang sangat asing menusuk lubang hidung Datuk. Dia merasa dirinya seakan-akan melayang-layang. Datuk segera bertafakur, menyatukan mata batin dan seluruh kekuatan panca inderanya. Dia terasa macam ada sesuatu kuasa menyuruh dia kembali ke seberang sungai. Datuk menentang kuasa itu dengan penuh keyakinan. Kali ini Datuk terasa dia mula tewas. Dia terdengar suara perempuan cantik itu ketawa. Waktu Datuk membuka mata, perempuan cantik itu sudah tiada lagi di hadapannya. Datuk membuat keputusan untuk berpatah balik. Bila Datuk sampai ke seberang, bunyi berdesing di telinganya sudah hilang. Pandangannya tidak lagi berkunang-kunang. Pokok-pokok besar yang dilihat berselirat dengan akar tadi ternyata hanya pokok-pokok kecil. Tidak ada akar bergayutan. Datuk duduk di situ. Beberapa saat kemudian, kawannya Li Kuang Hua pun sampai. "Kenapa?" tanya kawan Datuk. "Kita balik." Semua lokasi ini terletak di sekitar Beruas, tempat kelahiran Allahyarham Ahmad Mahmud atau yang lebih kita kenali sebagai Tamar Jalis.
Sempena sambutan 100 tahun berwas, Allahyarham telah menerima anugerah karyawan sepanjang zaman dari Kerajaan Negeri Perak bagi menghargai sumbangan besar Allahyarham melalui penulisannya Siri Bercakap dengan Jin. Sambutan 100 tahun berwas dan anugerah ini memperlihatkan keprihatinan kerajaan negeri dalam menghargai warisan sejarah. Menelusuri jalan cerita setakat ini, kita temui nama-nama tempat seperti Gunung Tunggal Segari, Pantai Remis, Pengkalan Baru, Paya Besar, Ulu Dendang dan Sungai Dendang. Umum mengetahui sejak berzaman, di sini pernah bermula sebuah kerajaan Melayu Hindu yang dikenali dengan nama Gangga Negara. Besar kemungkinan selepas kedatangan agama Islam, nama Gangga Negara bertukar menjadi Kerajaan Melayu Berluas. Sejarah besar kerajaan ini, kemakmurannya serta aktiviti melombong biji sudah pasti menyebabkan ramai pedagang singgah dan bermastautin di sini, seperti juga Datuk kepada Tamarjalis. Berhijrah dari Aceh, berperahu ke Pengkalan Baru dan kemudian bermukim di kawasan Berluas. Orang memang tidak merantau kalau ilmu tidak penuh di dada. Pada zaman itu, ini pastinya merujuk kepada kemahiran ilmu agama, ilmu batin atau persilatan. Penceritaan Tamarjalis selepas ini mungkin dapat mengungkap kebenaran frasa ini. Mereka pun segera pulang ke kebun getah. Sampai di situ, sudah menunggu lori yang dijanjikan oleh Li Kong Hua. Datuk terkejut melihat di samping pemandu ada 2 orang anggota polis, seorang berpangkat sarjan dan seorang lagi polis biasa. Datuk kenal dengan yang berpangkat sarjan itu. Namanya Ali, atau lebih dikenali dengan nama Sarjan Ali, orang Paya Ara yang membeli tanah berhampiran dengan rumah Datuk. "Kenapa tu?" tanya Datuk dengan tenang kepada sarjan itu. "Kalau saya tahu awak nak memburu, saya akan tegah. Saya tahu awak akan sampai ke Ulu Dendang," kata Sarjan Ali. Datuk diam. Kemudian Sarjan Ali bertanya kalau Datuk mengalami perkara ganjil semasa berburu. Datuk pun menceritakan apa yang dialaminya tadi. "Saya dah duga, kawasan itu keras, ada penunggunya. Ramai orang yang berburu ke situ tidak pulang-pulang. Sebulan dulu, Cina dari Siti Awan hilang, gaib entah ke mana. Bila dapat dikesan, yang jumpa cuma kain dan rangka sahaja," sambung Sarjan Ali. Meremang bulu tengkuk Datuk mendengarnya. Kemudian Datuk dan kawannya bergerak ke jalan besar, terus pulang ke rumah. Cerita Sarjan Ali membuat Datuk ingin sekali lagi pergi berburu ke kawasan itu. Walau bagaimanapun, hasrat itu dibatalkan oleh Datuk sesudah dia menemui seorang tua di kampung Cangkat Berangan. Orang itu berkata kepada Datuk begini, "Jangan pergi. Kalau kau ikut cakap perempuan yang menyuruh kau mencari babi itu, kau akan hilang entah ke mana." "Saya nak jumpa juga. Tambahkan lagi ilmu peninding diri kau," kata orang tua itu. Namanya Tok Aki Simbang. Waktu mudanya, dia seorang pendekar. Malah pernah terlibat dalam peperangan Larut. Kabarnya, dia adalah orang kuat Long Jaafar. Datuk belajar beberapa ilmu kebatinan dengan Tok Aki Simbang. Orang tua itu mencurahkan ilmunya kepada Datuk. Dalam hati, Datuk tetap berazam untuk menemui perempuan cantik itu. Apakah ini akan berlaku ketika kita menyorot bab berikutnya bertajuk Tidur di Rumah Bunian? InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang.